Allahu 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 Allah Allahu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العين وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita menyambung kepada kitab kita ini, Anak Kunci Syurga. Pada malam ini kita masuk pada muka surat 34, perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Surat 34, perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Sembahyang iaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu ta'rif sembahyang. Kalau orang tanya apa itu sembahyang, apa ta'rif sembahyang? Sembahyang ialah beberapa perkataan dan perbuatan. Kerana dalam sembahyang itu ada perkataan, ada dan perbuatan. Bila disebut perkataan, ia merujuk kepada rukun qauli. Dalam sembahyang ada rukun qauli. Bila disebut kepada perbuatan, maknanya dia ada rukun fi'li dan qalbi. Rukun qauli ada 5. Rukun qalbi 1, 6, baki lagi ada berapa tuan-tuan semua? Ada 7. 7 itu rukun fi'li. Jadi tuan-tuan semua kena ingatlah tu. Rukun qauli ada 5, qalbi 1, dan fi'li ada apa benda? 7. Kan 5 campur 1, 6, 6 campur 7, 13. Tuan-tuan semua, apabila kita kata sembahyang, ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Takbir itu penting kerana sembahyang itu mula dia dengan takbir. Maka kalau takbir kita tak sah, maka kita tak masuk dalam sembahyang. Kita belum lagi masuk dalam sembahyang. Kerana sembahyang itu tempat mulanya ialah takbir, yang dimulai dengan takbir. Apabila kita sebut takbir, ia merujuk kepada lafaz Allahu Akbar. Itu takbir. Jadi tuan-tuan semua mesti masuk sembahyang dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi pasal itulah ulama dulu, mereka ini suruh belajar sangat cara nak sebut Allahu Akbar bagi betul. Pasal kalau tak betul sebut Allahu Akbar, kita tak masuk sembahyang. Bila tak masuk sembahyang, tak sembahyang lah. Dan disudahi dengan memberi salam.
tahlil dia, tahallul sembahyangnya ialah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum itu rukun, warahmatullahi itu sunnah. Itu salam. Jadi takbir itu sebagai ihram dia, takbiratul ihram. Tahlul dia ialah salam. Sebagaimana dalam umrah, kalau kita buat umrah, apa benda, niat ihram itu masuklah dalam umrah. Bila kita bercukur itu dah jadi tahlul, kan? Tahlul tu lepas pada bercukur tu bolehlah buat benda apa saja yang haram sebelum daripada itu. Sama juga dengan sembahyang. Sebelum daripada kita takbir, boleh buat macam-macam. Boleh makan, boleh minum, boleh apa-apa, boleh bercakap, boleh macam-macam. Bila kita takbir, masuklah takbiratul ihram. Tu panggil ihram tu haram. Bila lepas takbir, haramlah benda halal sebelum daripada itu. Tak boleh buat dah. Jadi startlah benda haram. Sampailah bila halal balik, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam, tahlul dia tu. Itulah halal balik. Barulah boleh bercakap balik. Tengah-tengah di antara takbir dengan salam tu tak boleh. Tak, saja-saja dia bercakap tak boleh, kan? Orang lalu kat depan tegur, mana tu? Pasal, silalah aku semayang, kan? Jadi tak boleh lah lagu tu. Pasal apa? Pasal tengah semayang. Baik. Habis selesai. Kalau orang tanya takrif semayang, jadi kita jawablah dengan ilmiah. Jangan duk kata Allah semayang ni zuhur asar, tu bukan takrif semayang. Tu semayang fardu, semayang fardu berapa? 5. Itu betul. Nah, takrifnya ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Baik. Semayang jenazah masuk dalam makna semayang ke tak? Semayang jenazah semayang ke tak? Masuk dalam takrif ni tak? Cuba tengok. Semayang jenazah mula dengan apa? Takbir, habis salam. Sama semayang jenazah. Semayang juga lah tu. Sujud sejadah, sujud tilawah, sujud syukur, masuk dalam takrif ni ke tak? Tu dah. Masuk ke tak? Kena minum dulu lah, kan? Tuan-tuan, masuk dalam tarif ni atau tidak? Sujud syukur mula dengan apa? Tuan-tuan, sujud syukur mula dengan apa? Takbir ke tak? Kau kira sujud ya? Takbir kan? Habis sujud syukur apa? Salah. Masuk dalam ni tak? Masuk lah. Ma fi nahwi salah dia panggil, barang yang seumpama sembahyang. Jadi maknanya sebagaimana sembahyang kena ada wuduk, sujud syukur pun kena ada wuduk juga. Pasal dia masuk dalam takrif sembahyang. Jadi ramai yang kita sujud syukur wuduk tak ada, aurat pun tak tutup. Pom main badminton, pom menang dia luar pendek Allahu akbar sujud syukur. Mana sujud syukur gitu? Tu sujud amdu syukur, kan? Syukur tak boleh macam tu. Baik, selesai faham takrif. Dan sembahyang fardu 5 sehari semalam. Sembahyang fardu ni 5 waktu sehari semalam dengan ijma' ulama. Asalnya sembahyang fardu ni 50, sebagaimana yang telah kita maklum di dalam hadis Nabi SAW, bahawasanya sembahyang ini asalnya difardukan kepada Nabi Muhammad SAW malam Isra' dan Mi'raj sebanyak 50. Maka Nabi pun turun sampai langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, "Hai Muhammad, apa benda Allah Ta'ala beri kamu?" Kata dia, "Allah Ta'ala beri kepada aku sembahyang 50 waktu." Muhammad, minta kurang lah. Umat aku tak mampu, umat kau lagi tak mampu, minta kurang. Naiklah Nabi Muhammad minta kurang 5. Turun
Nabi Musa kata minta kurang lagi, naik turun sampai tinggal 5. Nabi Musa kata minta kurang lagi. Tuan-tuan semua, Nabi Musa ni tahu kita ni tuan-tuan semua. Betul sungguh. Allah, hak 5 ni pun culah bukan main. Nah, kalau boleh nak cuti, ya Allah bagilah aku hik, ya Allah nak cuti. Dia minta hik tuan-tuan semua. Pasal apa? Pasal dia tengok orang perempuan cuti. Dia kata tak boleh ke aku dapat hit juga, kata dia, kan? Jadi tuan-tuan semua, bila Nabi Musa kata begitu, Nabi Muhammad kata apa? Aku dah malu. Qad istahyaitu, aku malu dah, cukup ah. Dah ulang alik minta. Jadi tinggallah 5. Kata Allah Taala, "Hei Muhammad, 5 wal ashru bi amsalha," dan 1 tu gandanya 10. Jadi maknanya 5, walaupun 5 pahalanya macam semayang 50. Tuan-tuan semua, tuan-tuan semayang 5 waktu ni pahala dia macam semayang 50, pasal 1 ganda 10. Jadi 5 darat 10, 50 juga. Baik. Dan sembahyang fardu 5 sehari semalam. Zuhur, yang pertamanya sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur mula-mula sekali kita kira sembahyang zuhur. Pasal apa ulama sebut sembahyang zuhur dulu, tak sebut subuh dulu? Kalau nisbah patut sebut subuh dulu kan? Pasal apa? Pasal pagi tu start dengan subuh. Subuh baru zuhur. Tapi kenapa sebut zuhur dulu? Tu mengaji kitab ni nak tahu belaka pasal apa ulama sebut. Kalau baca je gitu, siapa-siapa boleh baca. Dah, ini dia panggil mengaji kitab satu-satu. Pasal apa ulama sebut zuhur dulu, tak sebut asar? Ataupun hak munasabahnya sebut subuh lah, pasal subuh pagi. Pasal apa ulama sebut zuhur dulu? Kerana tuan-tuan semua, sembahyang hak mula-mula Nabi sembahyang ialah sembahyang zuhur. Tu mula-mula Nabi sembahyang ialah sembahyang zuhur. Nabi malam Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit. Nabi terima watikah fardu sembahyang sebanyak 5. Hak 50 jadi 5. Bawa turun tu watikah. Sembahyang lagu mana tak erti lagi. Tak tahu lagi sembahyang lagu mana. Subuh tu Nabi tak sembahyang lagi, kerana tak ada tok guru lagi. Zuhur Jibril datang aja. Kita akan jumpa hadis di bawah nanti. Jibril pun datang aja. Muhammad, sekarang masuk waktu zuhur, kau sembahyang begini. Itulah mula-mula Nabi sembahyang, iaitu sembahyang zuhur. Dan dinamakan zuhur tu pun sepenuh itulah li'annahu awwalu salatin zaharat fil Islam. Kerana dialah sembahyang mula-mula sekali zahir, muncul dalam Islam. Zuhur muncul. Jadi sembahyang yang mula-mula muncul dalam Islam itu sembahyang zuhur, bukan sembahyang subuh. Subuh tak sembahyang lagi pagi tu. Kan Isra' Mi'raj malam, turun pagi subuh tak sembahyang lagi. Tak erti cara nak sembahyang macam mana, kan? Permulaan waktunya, waktu zuhur ni gelincir matahari. Gelincir matahari ni tuan-tuan semua, dia naik daripada belah timur terbenam belah barat. Maka tuan-tuan semua, bila matahari duduk kat tengah atas kepala itu, matahari tegak atas kepala itu, tak masuk zuhur lagi. Bila dia mula bergerak sikit, tengah-tengah gerak sikit ke arah barat, tu dia panggil gelincir. Maka apabila mula gelincir, masuklah waktu zuhur. Itu masuk waktu zuhur. Baik. Dan kesudahannya dan habis waktu zuhur, jadi bayang-bayang sesuatu itu seumpamanya lain daripada bayang-bayang rembang. Ni payah sikit. Payah lah. Pasal sekarang ni kita tak tengok matahari, tengok jam tu ya. Kira ada jam jadi lah. Matahari nak kiamat pun tak kira dah. Kena nampak ada jam. Contoh semua matahari ni sana timur, sini barat. Kiblat kan? Timur, barat, utara belah mana utara? Nurah, betul tak? Utara sana, Kedah belah sana. Selatan belah sana, Johor belah sana.
Kan? Tu orang Johor pun dekat situ. Jadi tuan-tuan semua, jadi utara, selatan. Baik. Matahari ni tuan-tuan semua, dia bukan dia naik tengah langit tiap-tiap hari. Dia naik dah. Dia kadang-kadang duduk sebelah utara, sebelah dah. Dia naik ke tepi. Kadang-kadang dia naik ke tengah. Kadang-kadang dia duduk tepi belah selatan. Contoh tu. Dia bukan tiap-tiap hari duduk tengah langit naik zap tengah dah. Itu tuan-tuan. Maka tuan-tuan semua, bila matahari tak duduk tengah langit, kadang-kadang dia duduk belah kiri, kadang-kadang dia duduk belah selatan, duduk belah utara, maka tuan-tuan semua yang sebelah selatan dan utara itu dia menghasilkan bayang rembang, nama dia. Bayang rembang. Apa maksud bayang rembang? Dia ada bayang-bayang waktu mana waktu matahari duduk tegak, tapi tegak dia ke tepi, ke utara, ataupun tegak dia tapi tegak ke condong belah selatan. Tegak dia tengah-tengah langit tapi sebelah sana. Maka dia akan ada bayang waktu itu. Itu bayang tu tak kira. Waktu tu bayang tu belum masuk waktu zuhur. Tu. Boleh. Dia kena buat praktikal sekali. Tak apa tuan-tuan semua, kalau nak buat praktikal boleh insya-Allah. Tuan-tuan buat satu hari khusus, insya-Allah saya datang. Pastikan ada kambing golek 4 ekor. Kita buat tunjukkan macam mana cara bayang-bayang rembang. Baik tuan-tuan semua, tu nama dia. Jadi bila bayang-bayang sesuatu itu mula start sama ni tinggi, sama tinggi, maka habislah. Sama ni panjang ni habislah waktu subuh. Selesai tu. Dan ia bila masuk jadi begitu, ia permulaan bagi waktu asar. Bila habis zuhur masuk asar, dan berkekalan waktu asar hingga lenyap matahari, hingga matahari terbenam di kaki kaki. Dan maghrib tu permulaan waktunya jatuh matahari. Bila lenyap matahari tu masuklah maghrib. Dan berkekalan ia hingga hilang syafaq. Syafaq tu benderang merah tu. Syafaq tu maknanya mega merah. Tu benderang yang merah. Bila hilang benderang merah tu masuklah waktu isyak. Baik. Dan ia berkekalan ia hingga hilang syafaq benderang yang merah. Maghrib habis sampai hilang merah tu baru habis. Tuan-tuan semua nak bagi luas sikit untuk tuan-tuan semualah. Belajar biar luas sikit. Yang kita duk amal sekarang ini sama macam ni lah. Maghrib tu habis bila merah hilang, gambar merah hilang. Ini adalah pendapat lama mazhab Syafi'i. Qaul qadim dia panggil, lama. Imam Syafi'i dia ada dua pendapat. Satu qaul qadim, satu qaul jadid. Qadim tu masa Imam Syafi'i duduk di Baghdad. Dan banyak yang pakai qaul qadim Imam Syafi'i ini mazhab Hambali. Anak murid dia yang terulung di Baghdad ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Bila Imam Asy-Syafi'i berpindah ke Mesir, banyak fatwa Imam Syafi'i ubah. Jadilah qaul jadid, pendapat baru, jadid baru. Jadi hak kita duk pakai hari ni mazhab Syafi'i ni hampir 80 atau 90% qaul jadid, pendapat baru. Akan tetapi tuan-tuan semua ada setengah-setengah benda yang kita pakai juga qaul qadim. Kerana ulama duk kaji antara pendapat dua Imam Syafi'i ini, yang qadim lebih rajih, lebih kuat. Antaranya tuan-tuan semua inilah waktu maghrib hak kita pakai ni. Hak ni tuan-tuan semua waktu maghrib ni tuan-tuan semua ini waktu maghrib qaul qadim, pendapat lama. Tapi kita pakai hak tu. Hak asal, hak baru, pendapat baru Imam Syafi'i bila dia pindah ke Mesir, dia kata maghrib tidak habis dengan waktu habis mega bendera merah tu, dia habis dengan berlalu 5 rakaat. Dia cepat habis maghrib. Pasal tu maghrib ni jangan lewat-lewat sangat. Imam Syafi'i kata bila masuk maghrib, semayang terus maghrib,
Kemudian lepas pada maghrib semayang 2 rakaat ba'diyah, habis waktu maghrib. Tu je Imam Syafi'i kata. Pendapat dia di Mesir. Pasal tu di Mesir, orang-orang yang bermazhab Syafi'i, mereka tak semayang qabliyah maghrib. Pasal ikut pendapat baru Imam Syafi'i. Kita ni tak apalah. Tak apa. Kita ikut pendapat yang rajih. Rajih kita pakai lah hak kuat. Cuma orang di Mesir, pasal dia Imam Syafi'i di Mesir, mereka ikut pendapat yang baru tu. Jadi dia tak semayang qabliyah maghrib. Ada juga masjid-masjid di masjid-masjid di Malaysia ni hak pakai pendapat jadi tu, dia tak ada qabliyah maghrib. Ada satu masjid tu mula dia jemput saya ceramah, lepas azan kita bangunlah nak semayang qabliyah maghrib. Allah, dia pun dah Allahu akbar. Nasib baik tak habis Allah akbar lagi tu, turun balik kan. Dia qomat tu. Dia pakai hak mazhab tu lah kot. Habis itu. Dan ia permulaan waktu isyak. Jadi bila habis waktu maghrib, masuklah waktu isyak, dan berkekalan ia hingga naik fajar sadiq. Fajar ni ada 2, fajar sadiq dan fajar kadhib. Fajar kadhib tu dia naik panjang, naik ke langit. Itu kadhib. Mula-mula dia naik panjang. Kemudian dia hilang. Kemudian baru dia melentang gitu. Itu fajar sadiq. Kadhib tipu, fajar tipu. Sadiq benar, sidik, fajar benar. Fajar pun ada kadhib juga, tuan-tuan semua. Kan? Fajar penipu. Maknanya waktu itu tak masuk lagi subuh. Itu maksud tipunya. Bukan kata dia menipu. Maksudnya waktu tu belum masuk lagi. Fajar dia tak ada menipu apa kita. Menipunya manusia. Manusia. Sekarang budak umur 14 tahun pun boleh menipu. Mana? Contoh semua. Allah kan. Dia kata dia kena culik dah apa. Rupa-rupanya dia lari dengan Pak War dia. Kan? So khabar ini kan. Internet dah keluar, jumpa budak tu hilang. Ada. Allah, susahnya kakak mencari lapo cari. Rupa-rupanya lari dengan Pak War. Budak sekarang kan, pelik-pelik. Daripada manalah dia belajar macam tu. Baik. Fajar sadiq, dan permulaan waktu subuh, itulah bila naik fajar sadiq itu masuk waktu subuh, dan berkekalan ia, subuh itu berpanjangan ia hingga naik matahari, masuk naik matahari, keluar matahari. Ni katalah ni matahari, kata semua ni kaki langit. Bila dia start keluar ni, dia keluar sikit, maka habislah waktu subuh. Tu. Bukan kata nak tunggu keluar habis tu, tak, keluar sikit je habis waktu subuh. Sini kalau jam ditandakan dengan waktu syuruk tu, 7.20 syuruk. Tu habis waktu subuh. Syuruk tu maknanya terbit matahari. Kerana daripada mana dapat dalil yang menunjukkan waktu semayang ni? Kerana hadis Abu Dawud dan lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Apa hadisnya? Ammani Jibrilu indal baiti marrataini fasalla biya az-zuhra hina zalati syamsu wa kana al-fai'u qadra ash-shiraki wal asra hina kana zilluhu mislahu wal maghribu hina aftara as-sa'imu wal isha'u hina ghaba ash-shafaqu wal fajra hina harama at-ta'amu والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك
wal waqtu ma baina hadainil waqtaini. Tuan-tuan semua, artinya jadi imam bagiku oleh Jibril pada sisi Baitullah 2 kali. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan tanya kat Ustaz Mutawif tu, Ustaz boleh tak tunjuk saya di mana tempat Jibril jadi imam depan Kaabah kepada Nabi? Biar dia tunjuk. Dia ada, dia tanda kan. Tu untung kalau pergi dengan orang Mutawif hak tahu tu. Kalau pergi dengan Mutawif tak tahu, aku pun tak tahu kat kata dia. Ada. Jadi sebagai Mutawif 3 perkara ada yang penting kena tahu. 3 perkara penting. Mutawif 3 ni mesti kena tahu. Tuan-tuan nak jadi mutawif tak ada masalah. Tuan-tuan tak ustaz ke apa tak apa, tapi 3 ni kena tahu. Pertama, hukum fiqh berkaitan dengan haji dan umrah. Umrah lah biasanya. Tuan-tuan kena tahu. Banyak hal ni lemah hal ni. Orang mutawif kita hal ni lemah nombor 1 ni. Yang kedua, kena tahu sejarah. Sejarah tempat-tempat tu kena tahu. Yang ketiga, motivasi sikit. Pasal kita gitu nak ceramah, nak bagi motivasi, semangat, nak suruh insaf. Banyak mutawif, banyak dia tahu hak nombor 2, nombor 3. Nombor 2 sejarah dia tahu sikit. Nombor 3 motivasi okey, bagus. Tapi hukum banyak kurang sikit. Kadang-kadang dah pening kepala, nak bayar dam apa semua. Jadi rambut selai pun dam unta seko. Untuk ada rambut selai je gugur unta seko. Nanya kawan tu, ya ke ustaz? 7,000 kata dia. Tu ada juga hak gitu. Baik, tunjuk dia. Jadi Nabi jadi imam padaku 2 kali di sisi Baitullah. Ini lepas pada malam Isra Mi'raj lah Nabi turun. Jibril esok je, hari yang pertama Jibril jadi imam. Mulanya dengan sembahyang zuhur ni. Ni mulanya fasalla biyaz zuhra. Nabi kata, maka sembahyang ia dengan daku akan zuhur. Mula-mula sembahyangnya ialah sembahyang zuhur. Itu yang saya sebutkan tadi, bukan sembahyang subuh. Pasal itulah ulama bila sebut, dia sebut sembahyang zuhur dulu dalam kitabnya. Pasal itu sembahyang mula-mula. Baik. Jadi kata Nabi, dia sembahyang dengan aku sembahyang zuhur pada ketika gelincir matahari. Ketika matahari gelincir bergerak ke arah barat lah kalau kita sini. Start gelincir, pada waktu itulah dia sembahyang zuhur. Dan adalah bayang-bayang sekadar tali sepatu. Bayang-bayang tu pendek je waktu itu, kadar tali sepatu. Tali sepatu tu tali kasut, pendek je. Tali syirakun na'al, tali selipar tu, yang ke atas tu lah, bukan tali kasut. Kalau tali kasut panjang kot, belit-belit. Tali yang selipar ke atas tu, tahu tu tak? Syirakun na'al selipar lah, tu tak akan selipar. Selipar Jepun tu kan, atas tu. Panjang tu lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang panjang tu, bayang pada waktu itu. Jadi tuan-tuan semua, tu dia panggil bayang remang tu, panjang tu. Dan akan asar, kemudian Jibril datang pula waktu asar, pada ketika adalah bayang-bayang sesuatu seumpama. Kemudian Jibril datang pula waktu asar, sembahyang asar. Pada waktu itu bayang-bayang sama panjang dengan tiang. Kalau tiang panjang ni, bayang apa panjang tu. Maknanya benda dengan bayang-bayang tu sama panjang. Hari yang pertama. Kemudian dan akan maghrib, Jibril datang pula sembahyang maghrib. Jadi itu imam pada Nabi pada ketika masuk waktu berbuka orang yang puasa, iaitu pada waktu terbenam matahari. Orang buka puasa pada waktu itulah sembahyang maghrib. Dan akan isyak pada ketika lenyap benderang. Jibril datang pula jadi tu imam sembahyang isyak pada waktu lenyap benderang merah tu. Okey. Dan subuh pada ketika haram makanan dan minuman atas orang yang puasa. Maknanya ketika terbit fajar lah, fajar shadiq. Jadi Jibril datang dan jadi tu imam bagi Nabi sembahyang subuh. Okey, selesai. Maka tatkala adalah besok, hari kedua, Jibril datang lagi.
ajar lagi kepada Nabi. 2 hari Nabi diajar oleh Jibril. Jibril jadi tu imam, Nabi jadi makmum. Jadi kalau kita nak ajar orang semayang, gitulah, kita jadi tu imam, orang yang nak belajar tu jadi makmum. Gitu. Jangan orang nak belajar tu jadi imam, kita jadi makmum pula. Nah, kau nak belajar semayang, kau jadi tu imam lah, aku jadi makmum. Tak jadi kerja apa lagu tu. Jadi tuan-tuan semua, esoknya hari kedua semayang ia dengan daku akan zuhur. Jadi Jibril datang semayang zuhur pula. Pada waktu mana? Pada ketika adalah bayang itu seumpamanya. Hari kedua Jibril datang pada hujung waktu. Hari pertama awal waktu. Hari kedua Jibril datang apa? Hujung waktu. Pada waktu zuhur tu bayang sama panjang benda. Maknanya dekat nak masuk asar dah lah. Tu maksud dia. Kan? Dan artinya selesai ia daripada sembahyang zuhur pada ketika itu. Maksudnya habis sembahyang zuhur, bayang-bayang tu pun sama panjang. Kalau waktu sama panjang tu dah masuk asar. Kan? Tu tak boleh dah sembahyang tu masuk waktu asar dah. Maksudnya dalam elok dia bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bayang-bayang pun sama panjang, masuk waktu asar. Okay, baik. Seperti mulai ia akan sembahyang asar pada hari yang pertama pada ketika itu, dan akan asar pada ketika adalah bayang itu 2 umpamanya. Kemudian datang pula Jibril waktu asar, bayang-bayang tu 2 kali benda tu. Maknanya hujung waktu asar, dekat-dekat nak masuk waktu maghrib. Dan akan maghrib pada ketika berbuka orang yang berpuasa. Tahu maghrib hari kedua Jibril datang sama dengan hari semalam. Semalam pun Jibril datang bila? Waktu buka puasa juga kan? Hari kedua Jibril datang waktu buka puasa juga. Imam Syafi'i ambil hadis ni lah, dia tukar ijtihad dia tu. Dia tukar pendapat dia daripada qaul qadim pada qaul jadi. Pendapat lama dia kata maghrib masuk bila habis bayang-bayang, maghrib habis bila habis bayang-bayang merah. Bila dia pergi ke Mesir, dia tengok hadis ni, dia kaji, 2 hari Jibril datang waktu yang sama, menunjukkan maghrib tu pendek waktu. Imam Syafi'i kata pasal 2 hari. Semalam pun datang waktu orang buka puasa, hari ni pun datang waktu tu juga. Maknanya kata Imam Syafi'i, maghrib ni habis, cukup semayang apa? Semayang fardu 3 rakaat, semayang ba'diyah 2 rakaat, habislah waktu maghrib. Tu Imam Syafi'i punya. Hak kita pakai ni, kita kalau ada hak panjang lagi maghrib, nak cari hak panjang lagi. Kalau kata maghrib habis pukul 10, hak tu nak pakai. Tak. Pasal maghrib ni kat Allah seput-seput. Baik. Jadi maghrib sama, 2 hari sama waktu dia datang. Dan akan isyak hingga 1/3 malam. Waktu isyak ni hari kedua ni dia datang waktu 2/3 malam. Pasal itu ada juga mazhab yang kata isyak habis bukan dengan masuk waktu subuh. Kita mazhab kita yang kita pakai sekarang, isyak habis dengan masuk waktu subuh. Katalah subuh di situ 5.58, semayang 5.50, boleh lagi isyak. Pasal tidur malam tadi kan tak sembahyang isyak. Sedar 5.50 semayang isyak, boleh lagi. Tapi kalau ada juga mazhab yang ambil zahir hadis ini, jadi dia kata sebenarnya isyak habis pada 2/3 malam. Maksudnya macam mana? Malam tu bagi 3, 2 bahagian, bila berlalu 2 bahagian habislah. Katalah pukul 7 sampai pukul 7 pagi 12 jam, 12 bagi 3 4 jam, 8 jam berlalu habis 8 jam berlalu habis, ikut mazhab ni. Mazhab kita tak lah. Tu nak cerita, ada yang mazhab gitu. Kita tak apa suka pakai ni, ada. Pasal payah. Kita suka hak senang-senang je. Hal gitu lah. Dan akan subuh maka masuk ia pada terang. Baik. Hak yang kedua, hari kedua ni Jibril datang waktu subuh, dekat-dekat nak terang dah, dekat-dekat nak cerah. Maknanya kalau kita kata dekat-dekat dengan 7.20 dah lah.
7.18 gitulah kalau lebih kurang kita sekarang. Nak habis dah waktu subuh, cerah dah. Jadi maknanya hari pertama hari menandakan masuk waktu, hari kedua menandakan keluar waktu. Walaupun begitu, yang maghrib tu ada hadis lain menunjukkan bahawasanya Nabi SAW kata waktu maghrib habis dengan hilangnya syafaq merah. Jadi itu kita pakai mazhab qadim gitu. Sama juga dengan waktu isyak tu juga ada hadis Nabi SAW kata isyak itu berpanjangan selama mana tidak belum terbit fajar. Jadi tak ada apalah, itu khilaf fiqh. Jadi kita bila bab khilaf-khilaf ni ada ilmu sikit lah, gitu je lah. Ilmu tu untuk kita buat panduan. Baik. Dan waktu barang yang antar, dan berkata Jibril, ini waktu nabi-nabi yang dahulu daripada engkau, dan waktu barang yang antara dua waktu ini, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan semua, waktu itulah, waktu ni dia asalnya ikut matahari, bukannya ikut jam. Yang kita duk pakai ikut jam ni bukan waktu asal. Ini adalah waktu zon. Zon dia panggil. Yakinnya kena tengok matahari. Tapi tuan-tuan semua, kita hari ni dah terbalik. Hak jam tu pula jadi yakin. Matahari tak reti apa kita. Tak reti tuan-tuan. Tuan-tuan reti tak matahari? Kalau suruh tak bagi jam, tak bagi apa, tengok matahari, tak semayang suruh. Tengok bila masuk subuh kalau tahu-tahu maghrib dah kata dia. Allah, zuhur tak semayang lagi. Zuhur boleh tahan lagi. Asar nak nak start semayang tu. Dia tunggu sampai kat gelap baru semayang. Tak tahu cara nak buat. Padahal sebenarnya asal waktu ini ialah berdasarkan matahari. Bukan berdasarkan jam. Jam ni hanya kiraan falak. Sama juga dengan puasa. Puasa asalnya kiraan dengan tengok anak bulan. Yang kita kira hisab tu kan, hisab tu itu adalah kiraan sahaja. Baik. Itulah waktu semayang. Tuan-tuan semua kena belajar dan kena tahu. Pertama, tuan-tuan semua kena tahu bab waktu ni. Pertama, siapa yang sembahyang dalam keadaan ragu-ragu waktunya, masuk ke belum lagi zuhur, dia sembahyang juga, tak sah sembahyang dia walaupun dia sembahyang dalam waktu zuhur. Contoh dia kata zuhur ke tak lagi, zuhur ke tak lagi, duk main gitu 50-50. Dia pun sembahyang kata dia, Allahu Akbar. Lepas tu sudah dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi apa semua. Ada orang sebelah datang, jam pukul apa lah? Pukul 3 dah. Zuhur dah kata dia. Lah aku semayang ni betul lah. Betul dia semayang, tapi semayang dia tak sah. Kalau lagu tu semayang tak sah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal masa kita semayang, salah satu daripada syaratnya iaitu masuk waktu dengan yakin atau zon kita tak penuhi. Kita masuk semayang tu, waktu tu dalam keadaan syak, ragu-ragu. Tu banyak tuan-tuan semua. Hati-hati. Mesti sama ada yakin tu tengok matahari, atau zon, kita sangka berat. Tengok ke matahari ni kalau lagu ni dengan ilmu aku hak ada ni lah, kata dia dah zuhur lama dah ni. Habis tu selesai, masuk pula bawah tu sikit lagi. Ni lah, tak ada payah mana hak ni. Ada tadi, ni payah sikit lah ni. Segala waktu karahah. Karahah ni makna dia waktu yang dilarang. Waktu-waktu ini dilarang kita sembahyang. Sembahyang tuan-tuan semua ada waktu yang dilarang kita sembahyang. Baik. Dan makruh tahrim, makruh yang hampir kepada haram. Kata ulama makruh yang sama dengan haram. Ada juga kata ulama gitu. Makruh tahrim, sembahyang pada ketika rembang, ketika matahari tegar atas kepala, itu haram sembahyang. Kecuali pada hari Jumaat.
Hari lain tak boleh semayang ketika matahari tegak atas kepala, haram. Tapi juga jaranglah nak kena waktu tu. Pasal apa? Pasal waktu tu sekejap je, lebih kurang 2 atau 3 saat. Pasal matahari ni dia berjalan laju, tuan-tuan semua, sekejap je. Cuma kalau waktu itu kita cari-cari nak semayang pada waktu itu, tak boleh, haram. Ini jarang berlaku lah. Tapi hari Jumaat tak apa, tak makruh, tak haram lah. Dan kemudian daripada sembahyang subuh hingga naik matahari kadar 7 hasta pada pemandangan mata. Lepas daripada sembahyang subuh, haram kita sembahyang sehinggalah naik matahari kadar 7 hasta. Kita ada sembahyang subuh, kalau belum sembahyang subuh lagi tak apa, boleh sembahyang sunat. Ni sembahyang sunat ni, sunat pun bukan semua sunat, nanti dia akan cerita. Matahari bila keluar fajar, tuan-tuan semua, bila keluar fajar masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, kita tak sembahyang subuh lagi. Kita boleh sembahyang sunat, nak sembahyang sunat hajat ke, sembahyang sunat istikharah ke apa, tak haram lagi, walaupun dah masuk waktu subuh. Bila kita sembahyang subuh, haram kita sembahyang sunat yang tertentu sehinggalah matahari itu naik kadar 7 hasta. Tuan-tuan semua, matahari bila dia keluar sini dia panggil syuruk. Bila dia keluar sikit dia panggil syuruk, 7.20 tu waktu tu keluar tu syuruk. Baik, bila dia naik sampai 7 hasta dipanggil waktu irtifa', dia panggil matahari sedang naik tinggi. Pada waktu itulah baru start boleh sembahyang sunat. Kalau hak keluar tadi 7.20 tu tak boleh lagi sembahyang. Jadi biar dia kena naik 7 hasta dulu. 7 hasta ni berapa minit? Kan? Jadi ada ulama tolong kira dah kat kita. Matahari ni 7 hasta kadar perjalanan dia 4 darjah. 1 darjah perjalanan dia satu darjah perjalanan dia 4 minit. Maka bila 4 darjah, 4 darab 4 berapa? 16 minit. Maka tuan-tuan semua, tuan-tuan kena tambah lepas daripada waktu syuruk itu 16 minit lagi. Maknanya kalau hari ni 7.20 syuruk, tuan-tuan boleh start semayang pada 7.36 atau 7.37. Sebelum daripada tu tak boleh lagi. Ramai tuan-tuan semua hak semayang tak ada nak masuk waktu lagi. Bunyi tok situ dia semayang sunat dah. Ustaz duk kuliah subuh lagi kat sini dah. Jenis ustaz kuliah subuh lama lah. Saya dah, saya kadang-kadang tak ada tok lagi, berhenti dah. Buat apa lama-lama, bagi makan roti canai pula. Jadi tuan-tuan semua hak lama. Jadi dia tok dia dah bangun semayang sunat, tuan-tuan semua. Janganlah tuan-tuan semua, tak boleh. Pertama tak boleh, yang kedua pula semayang sunat pula depan-depan ustaz duk mengajar tu. Tak boleh lah lagu tu, tak kena. Mengganggu ke tak? Rasa lain ustaz tu, macam apa dia kata, macam nak marah kat aku kata dia, suruh berhenti, protes suruh berhenti. Pasal tuan-tuan ada juga jenis protes. Dia marah kuliah lama kan, ustaz kuliah apa lama-lama kata dia. Dia marah kuliah lama. Baik, nak azan dulu kan je tadi? Azan dulu kan panjang pula. Dan kemudian daripada asar haram juga semayang lepas daripada kita semayang asar. Lepas pada kita semayang asar haram kita semayang hingga lenyap matahari, iaitu hingga terbenam matahari. Jadi 3 waktu ini tuan-tuan semua diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sembahyang sunat, melainkan kerana sebab yang tiada terkemudian, melainkan sembahyang itu sembahyang sebab dia sebelum. Ni payah sikit tuan-tuan semua.
Semayang ni ada sebab sebelum, ada sebab selepas. Contohnya tuan-tuan semua, semayang fardu. Semayang fardu tak apalah nak bagi misal. Sebab dia sebelum ke selepas? Sebelum kan? Semayang fardu tu kita semayang dengan sebab apa? Sebabnya kalau subuh dengan sebab terbit matahari, terbit fajar sadiq. Jadi terbit fajar dulu baru kita semayang. Ke semayang dulu baru terbit fajar. Senyap tuan-tuan semua ni. Tak? Terbit fajar dulu baru kita semayang. Maknanya sebab dia dulu baru kita semayang. Baik. Ada yang semayang sebab dia kemudian. Kos tu kan, orang Jawa kata kos. Nah, sebab kita semayang tu dia selepas pada semayang. Misal kita semayang hajat. Kenapa tuan-tuan semua semayang hajat? Pasal kita nak doa lepas semayang tu, nak doa hajat tu kan. Ya Allah, ya Tuhan aku bagi lulus. Jadi kita semayang hajat. Sebab dia tu sebelum semayang ke lepas pada semayang? Lepas. Semayang hajat tak boleh pada waktu haram. Pasal sebab dia selepas pada semayang. Sebab kita semayang. Semayang istikharah. Kita semayang istikharah buat apa tuan-tuan semua? Pasal nak doa. Lepas pada semayang istikharah kita nak berdoa, nak pilih. Allahumma inni astakhiruka. Tu kita nak baca doa. Ya Allah, sekiranya dia baik untukku, jadikanlah dia jodohku. Ya Allah, sekiranya dia tak baik, ya Allah, janganlah jadikanlah dia jodoh bagi aku. Jadikanlah jodoh yang lain yang lebih baik daripadanya, ya Allah. Kan? Tu kita baca doa kan, istikharah. Tuan-tuan nak kahwin dululah, kau tak istikharah dulu kan? Nah, jadi kita pun doa. Nak semayang tu baru kita doa ke? Doa dulu baru semayang. Semayang dulu baru kita doa kan? Maknanya sebab dia duk kemudian, doa tu duk kemudian. Kita semayang tu sebab nak doa. Maka yang tu tak boleh semayang di waktu yang haram tadi. Misal ketiga, semayang sunat ihram. Ini banyak tak silap. Semayang sunat ihram ni kita niat dulu baru semayang sunat ke? Tuan-tuan yang dah pergi umrah, pergi haji, saya nak tanya, semayang dulu baru niat ke? Niat dulu baru semayang? Lagu mana tuan-tuan semua? Niat dulu baru semayang sunat ihram. Mazhab sana, mazhab sini lain. Mazhab sana lagu mana? Semayang sunat dulu baru niat. Gitu? Tu. Semayang sunat dulu tuan-tuan semua. Pasal kita semayang sunat tu sebab nak niat. Tu dia. Semayang sunat dulu baru niat. Tuan-tuan jangan niat dulu baru semayang sunat. Jadi sekarang ni semayang sunat ihram sebab dia kemudian ke sebelum? Kemudian kan, lepas pada semayang. Kemudian daripada semayang, tu maksud dia. Sekarang ni boleh tak semayang sunat ihram pada waktu haram ni? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Pasal sebab dia kemudian, lepas. Tu kena ingat. Sunat musafir, contoh keempat. Sunat musafir, kita nak musafir, kita semayang sunat. Baik tuan-tuan semua, musafir dulu baru semayang atau semayang dulu baru musafir? Semayang dulu kan? Tu dia. Nampak faham sikit dah tu? Tak? Musafir ni, kalau kita nak musafir, kita semayang dulu baru kita musafir. Maknanya sebab kita semayang tu semayang sunat musafir. Sebab dia tu apa? Lepas. Yang kemudian kan? Jadi semayang sunat musafir boleh semayang tak waktu haram? Tak boleh. Pasal sebab dia kemudian. Boleh? Pasal kita semayang dulu baru keluar rumah. Kau dah keluar rumah baru semayang. Itu bukan semayang sunat musafir tu. Baik, contoh. Ini contoh hak boleh pula waktu haram. Contoh apa? Sebab sebelum daripada semayang. Baik, tuan-tuan masuk pukul 5 petang, 6 petang ke masjid. Masuk masjid, tuan-tuan nak semayang sunat tahiyatul masjid. Boleh ke tak? Pasal apa? Pasal tu. Pasal apa boleh? Pasal sebab dia sebelum semayang. Semayang tahiyatul masjid, masuk masjid dulu kan, baru semayang. Boleh. Boleh faham tak? Jadi tuan-tuan datang nak buka puasa petang-petang kan, buka puasa kat masjid, buka puasa maghrib lah sampai pukul
pukul 6 tu kan lepas asar, tak boleh sembahyang sunat. Masuk ke masjid kan, macam mana aku ni, nak duduk tak sembahyang satu masjid lagi, nak sembahyang waktu haram pula, diri lah sampai buka puasa. Tak kerti, tak kerti nak buat lagu mana, diri dia. Oh tak boleh duduk lah nak buka puasa, tak boleh, aku tak boleh dia kata. Padahal boleh kan, pasal sebab dia sebelum boleh. Sunat nikah boleh ke tak boleh? Tanya tu, boleh tak boleh sembahyang waktu haram sunat nikah? Senyap ni tak dapat jawapan kok. Tuan-tuan, sembahyang sunat apa, sunat dulu baru menikah atau menikah dulu baru sembahyang sunat? Nikah dulu kan baru sembahyang sunat. Maknanya sebab dia sebelum ke selepas? Sebelum lah, nikah dulu kan baru sembahyang. Boleh ke tak boleh? Boleh ya, pasal sebab dia dulu. Nak sembahyang sunat nikah lah, nikah lah kan, takkan duduk saja sembahyang sunat nikah. Itu boleh faham? Jadi ada sunat yang sebab dia sebelum, ada sembahyang sunat yang sebab dia selepas. Sebab sembahyang tu, jadi yang sebab dia lepas pada sembahyang tak boleh sembahyang. Misalnya istikharah, solat hajat, solat sunat ihram, musafir, itu tak boleh pada waktu haram. Tahiyatul masjid boleh, qabliyah ba'diyah boleh, tak ada masalah. Waktu haram apa pun boleh. Itu jelas lah. Kemudian lebih lagi kita sambung bulan depan pula lah. Panjang cerita tu. Kerana hadis Nabi SAW kata, panjang cerita dia, panjang sikit lah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tidak ada larangan ni di Mekah. Larangan ni tak terpakai di Mekah. Tetapi di Mekah, seluruh Mekah, tanah haram Mekah, asal kata tanah haram tak apa berlaku. Di hotel pun boleh. Dalam tanah haram Mekah tak terpakai larangan. Akan jumpa nanti di belakang. Tapi saya bagi tahu awal lah, takut tuan-tuan mati dulu. Ataupun saya mati dulu. Baik tuan-tuan semua. Tapi kalau tanah haram Madinah, di Madinah larangan ni terpakai. Jadi tuan-tuan semua, saya duk perhati tuan-tuan semua, banyak orang pergi sembahyang hajat dalam raudhah. Sembahyang hajat dalam raudhah waktunya lepas asar. Tu hati-hati. Mazhab kita tak boleh. Tuan-tuan nak sembahyang apa? Orang dah takkan nak masuk duduk berdiri je. Sembahyanglah tahiyatul masjid. Lepas tu doa lah, lepas tu tak doa salah, nak doa, nak baca doa dalam sujud terakhir apa semua. Yang penting duduk sembahyang kan, tak ada masalah. Tapi jangan sembahyang hajat, tak boleh waktu tu, tak boleh sembahyang hajat. Sembahyang istikharah tak boleh juga. Kata sembahyang tahiyatul masjid tak apa. Itu cara dia. Bukan kata tak boleh sembahyang, ada teknikal dia, boleh, tak ada masalah. Kena pandai pusing lah. Ni kita sembahyang hajat di situ saja. Sama juga kalau kita naik kapal terbang nak pergi umrah, kita terus pergi ke Mekah. Saya pun terlupa juga sekali itu. Tapi ialah pengalaman ni amat penting sekali. Tuan-tuan semua, ilmu saja tidak mencukupi. Waktu itu saya pergi dengan rombongan Datuk Ismail Kamus dengan beberapa orang daripada Johor. Kita nak pergi terus ke Mekah tuan-tuan semua. Pakai ihram di KLIA semua, siap sembahyang. Kemudian tuan-tuan semua nak sembahyang sunat ihram di sana lah, di KLIA. Jadi nak sembahyang solat naik apa benda ni Saudi, flightnya pukul 3. Jadi kiranya nak sembahyang jamak Zuhur dengan Asar di KLIA itulah surau tu. Jadi nak sembahyang Zuhur dululah, Zuhur dengan Asar kan jamak. Jadi ustaz kata, Datuk Ismail kamu kata, tak boleh, jangan sembahyang Zuhur dengan Asar lagi. Sembahyang dulu sunat ihram. Jadi saya tak nampak lagi apa rasionalnya. Lepas pada tu barulah nampak terlintas dalam kepala, ya, bila kita sembahyang jamak Zuhur dengan Asar, kita dah sembahyang Asar dah.
walaupun waktunya belum waktu asar lagi. Jadi bila kita dah sembahyang asar, kita tak boleh dah sembahyang sunat ihram. Pasal sunat ihram tu masuk dalam sunat yang haram kita sembahyang lepas asar. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi gitu, sampai di KLIA, tuan-tuan sembahyang dulu sunat ihram, kemudian baru jamak takdim zuhur dengan asar, supaya kita tak sembahyang sunat ihram lepas tu. Kalau dah sembahyang jamak takdim, tak ada sunat ihram lah. Sunat ihram tu sembahyang sunat je, nama dah sunat, tak sembahyang pun tak apa tak, tapi rugi pahala lah gitu je lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah jumpa lagi bulan depan. Okey. Kita semayang lambat, ada uzur, lambatlah semayang. Jadi tengah-tengah kita semayang asar, azan maghrib, macam mana semayang kita tu? Baik, semayang kita itu wajib kita teruskan. Tak kisahlah semayang tu sama ada sebahagiannya masuk waktu maghrib ataupun semuanya masuk waktu maghrib. Contohnya Allahu Akbar, azan dah, semua masuk waktu maghrib belaka. Semayang kena semayang. Pasal apa? Pasal semayang itu wajib. Jadi semayang tu sah, dan semayang itu boleh diterima dan sah. Tetapi tuan-tuan semua, kalau kita sengaja melewat-lewatkannya, maka hukumnya haram. Hukum haram lah lewat semayang sampai ke tahap itu. Semayang ni boleh dilewatkan sampai jangan ada sebahagian daripada sembahyang masuk dalam waktu lain. Itu setakat tu boleh. Maknanya kita sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, baru masuk waktu seterusnya maghrib ke, kita sembahyang asar baru masuk. Setakat tu okey, tidak haram lagi. Kalau kita duduk tengah-tengah sembahyang, dah azan waktu lain, makna tengah-tengah sembahyang, maka sembahyang itu haram dilewatkan secara sengaja. Tapi walaupun haram, kena sembahyang. Bukan kata haram tak boleh sembahyang. Tak haram tak payah sembahyang. Kalau tak sembahyang, dua kali haram kan. Dah tak sembahyang. Jadi tak sembahyang satu hal, lewat sembahyang kan, dua kali haram. Jadi sekarang dia haram dari sudut melewatkan sembahyang, tapi dari sudut dia menunaikan hak Allah Ta'ala, hutang Allah Ta'ala, selesai lah. Jadi kena sembahyang lah. Sah insyaAllah. Ya. Waktu maghrib misalnya, bila kan? Bila maghrib, waktu maghrib tak masuk lagi 3 minit je. 3 minit lagi waktu maghrib, saya bang apa sebelum masuk maghrib, 3 minit lagi kita, boleh tidak? Lebih, hanya 3 minit lagi nak maghrib, bang sebelum masuk waktu 3 minit pun tak masuk waktu, tak boleh azan. Pasal azan tu menandakan masuk waktu. 3 minit tu jauh, lambat lagi. Kalau 3 saat tu boleh tahan tak? Kalau 3 minit tak boleh. Pasal itu antara syarat muazzin, dia mesti tengok waktu. Tu banyaklah cerita dalam bab syarat al-muazzin. Syarat orang muazzin, syarat orang yang nak azan tu antaranya ialah kena yakin masuk waktu baru boleh azan. Kalau rasa was-was, jangan azan lagi. Terutama sekali waktu buka puasa. Tak, waktu semayang tu bolehlah tahan-tahan. Tak masuk waktu lagi oi. Semayang semula bolehlah. Lagipun kita katalah kalau terawal sikit azan, semayang biasanya kita semayang maghrib lambat. Semayang maghrib tetap dalam waktu. Bab semayang tu kan, mungkin dah elok kita habis azan, azan kita pun 3 minit. Elok kita habis azan, masuklah waktu maghrib yang sebenar. Jadi kita pun semayang maghrib tu dalam waktu yang sebenar. Itu tak apa lagi nisbah tu. Tapi kalau nisbah puasa, orang ni dah, orang kurma dah sini dah. Bila lah tu, bila anak Allah ni kan, Allah tu masuk terus. Dah jadi macam mana kita? Pasal tu jadi muazzin kena check betul-betul. Dah jadi Ustaz. Dah jadi 3 minit orang mungkin tu. Tengok jalan tu. Tak boleh lah pasal tu. Jadi kena Tok Bila kena betulkan lah. Kalau bulan puasa dia kena betulkan. Kan? Kalau bulan puasa, kalau bulan tak puasa,
boleh tahan sikit lah. Mungkin orang puasa sunat je kan. Jadi dia kena cerita lah, minta maaf lah tuan-tuan sekalian, tadi azan terlawar sikit lah, hak mana buka puasa tu kena qada. Itu naya untuk Bilal tu, memang kena empuk lah. Memang kena cakap pasal tak sah puasa tu. Bila tak kena majlis apa kau luar-luar tak dengan bunga-bunga. Tu. Pasal tu syarat Bilal tu antaranya begitu, kena cek waktu betul-betul. Jadi kalau jadi begitu kena betulkan balik lah. Yalah betul sekadar kita mampu lah, kalau tak mampu tu nak buat macam mana? Pasal kalau dia lewat apa dia awal 3 minit. Seandainya itu bila terlambat, dia azan setengah jam selepas waktu stop. Tak apa, azan lambat tu tidak mengapa. Yang penting dalam waktu. Cuma agak kalau buka puasa jenis orang tak tengok jam, jenuh duk menunggu. Aku rasa dah lama ni duk pegang kurma ni. Tak masuk-masuk lagi waktu. Gitu jelah. Azan lewat sikit tak apa. Tak ada masalah. Pasal azan tu ada dua fungsi. Pertama, fungsi menandakan masuk waktu. Yang kedua, azan untuk sembahyang. Jadi tuan-tuan semua lewat tanpa ada apa benda, ada keuzuran, mungkin ada masyakkah ke apa, tak ada apa masalah. Tapi kalau sengaja lewat azan saja, pasal apa lewat ni? Saja je. Tak rasa ini nak azan lewat sikit, tak boleh lah kan. Pasal azan tu di awal waktu, menandakan masuk. Okey, ada soalan lain sebelum saya tutup? Mana sebelah sini? Mendung. Baik, kalau matahari tak ada macam mana? Matahari tak ada, dia kena masuk martabat nombor 2. Mula-mula kita cek matahari kan. Nombor 2 tak ada matahari, tak nampak matahari. Maka sama ada kita pakai jam. Jam pun tak ada. Kita pakai adat kebiasaan. Contohnya matahari gelap, gelap ni tak nampak. Kemudian tengok budak balik sekolah. Biasa budak balik sekolah ni Zuhur masuk dah. Boleh ambil penanda tu. Ikut tanda, dia ikut step dia. Kan? Dalam hutan mana hutan? Dalam hutan macam mana? Dalam hutan gelap. Dalam hutan tak ada matahari juga. Dalam matahari gelap. Gitulah, kira gitu. Tengok matahari tak ada. Lepas tu biasanya kalau selama ni dah masuk dah ni matahari tak nampak kan? Dia kena pakai zon lah, agak-agak. Agakkan tadi zon. Dia rasa kalau perjalanan sejauh ini biasanya dah masuk dah waktu maghrib ni. Dengan kiraan ni. Ataupun jenis boleh pakai wirid. Jenis rajin berwirid kan. Antara maghrib ke isyak dia wirid. Dia kata aku biasanya habis wirid aku masuk isyak. Kebetulan hari tu apa benda, matahari mendung. Dia wirid habis. Biasanya masuk isyak lah aku ni. Tengok matahari kat luar tak ada gelap semua kan. Boleh lah. Pakai itu dia panggil masuk dalam bab ijtihad, mencari waktu. Boleh. Tapi yalah, itu kemungkinan boleh berlaku kan. Tapi kalau kita di bandar ni, di tempat biasa ni tak ada masalah sangat. Handphone ada, jam ada, macam-macam boleh tengok, insya-Allah. Cuma mungkin berlaku akan datang nak ilmu tu juga kan. Mana tahu jatuh dalam kapal terbang kau, jatuh dalam hutan. Dah jatuh pula, gelap pula, tak nampak matahari. Lagu tu lah. Ada soalan lain lagi? Tak ada aku cukup tu. Sebelum akhir tuan-tuan semua ni, Ustaz Ismail kamu punya kalender. Tuan-tuan boleh belilah. Setiap layar ni ada doa. Ni kalender tahun ni lah, 2016. Jadi cantik ni. Ada doa-doa ni. Ni doa yang diamalkan oleh para wali abdal. Wali abdal, bukan wali bedal. Wali abdal ada juga tulis ni. Jadi tuan-tuan belilah dengan
Banyak doa ni. Tamu doa dibaca ketika berlaku musibah. Tu dia. Yang kedua, kena belilah yang kedua. Kalau saya cerita semua jadi harga dia RM15 je tuan-tuan semua. InsyaAllah setahun. Dapat kan Cik Samsul ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi saya terlupa tuan-tuan semua. Itu tengah-tengah ni ada tabung pusat tahfiz saya tuan-tuan semua. Bagi anak mendemo tuan-tuan semua boleh masukkan dalam tabung itulah untuk pembangunan bangunan, nak siapkan bangunan baru pusat tahfiz ya, insya-Allah. Ada kat belakang tu.